Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Nurul Atika Hassan dalam Buletin UKAS edisi Rangkuman Wilayah Utara 12 Mac 2020. Rangkuman Berita Wilayah Utara dimulakan dengan pesanan Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli berhubung nilai-nilai integriti yang perlu dibudayakan dalam sesebuah organisasi. Menurutnya, sesebuah organisasi yang tidak membudayakan nilai integriti boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat umum secara keseluruhannya. Mengambil contoh pengurusan sebuah persatuan bola sepak, Talib memberitahu kesannya adalah kepada para pemain yang menjadi mangsa keadaan. Kalaulah tidak ada integriti, sebuah organisasi akan tidak dapat menjalankan tugas. Contohnya, bukan Datuk, saya pernah menjadi ahli FAS Sarawak. Susah hati saya nak. Saya nak susah hati. Saya tengah ngatur hal akaun ACDC, ngatur akaun FAS siap-siap, bajet ada, belanja ada, akaun ada. Ni duit habis semua. Ni dah tidak gaji pemain mesti dibayar. Itu bukan nak bangkit. Itu keadaan. Apa sebab? Akhir-akhirnya pemain pun saya ada semangat. Kenapa gaji mesti dibayar? Semasa berucap dalam Majlis Amanat Integriti dalam Sukan di Bintulu, Talib menambah keadaan itu pasti akan menyebabkan kemerosotan prestasi disebabkan kegagalan pengurusan dan sikap tidak berintegriti. Jadi, daripada pasukan yang menang, ngap sayur, makin teruk, tim kita kena ngap. Bukan atas sekali, depan sekali. Ini ada duit dengap oleh sidak, bukan semua, sidak jawatan kuasa. Berita seterusnya. Setiap ahli jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memastikan setiap informasi dan projek kerajaan Sarawak dapat dimaklumkan kepada masyarakat. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Datuk Gerawat Gala berkata, setiap JKKK perlu diberikan latihan dan mempunyai ilmu bagi memantapkan lagi kemahiran yang lebih baik. Pihak Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak yang diketuai oleh Datuk Amar Jaul Samion, pejabat beliau akan menganjur kursus untuk semua JKK kita. Dan nanti di kawasan Puyut Nibung ini kita akan tetap satu masa untuk pegawai-pegawai dari pejabat setiausaha kerajaan negeri untuk buat kursus untuk semua JKK kita supaya kita tahu bagaimanakah cara kita untuk mengurus dan mentadbir rumah panjang kita termasuk semua projek-projek kerajaan ini nanti. Dalam majlis sambutan Hari Keluarga Anjuran Jawatan Kuasa Pembangunan Poyut Lubuk Nibong di Marudi, beliau juga telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM40,000 kepada jawatan kuasa berkenaan bagi menjalankan aktiviti sepanjang tahun ini. Masih lagi dengan laporan berita dari Marudi. Kerajaan Sarawak telah meluluskan permohonan penambahan perkhidmatan feri bagi keperluan penduduk di kawasan barat. Selepas melancarkan perkhidmatan feri baru Marudi, Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, keputusan ini membuktikan keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam menyediakan keperluan kepada penduduk setempat di kawasan luar bandar. Katanya sejak Jalan Marudi Miri dinaik taraf, dianggarkan lebih 30,000 kenderaan menggunakan perkhidmatan feri setiap bulan dan jumlahnya semakin meningkat dari masa ke semasa. Untuk itu jelasnya, sebuah feri baru yang lebih besar dengan kapasiti membawa 24 kenderaan dalam satu-satu masa telah ditempatkan di situ.
Dari Marudi kita beralih ke laporan berita dari Tatau. Berucap dalam satu majlis di Tatau, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputra, Datuk John Sikitaya berkata, taraf hidup masyarakat di kawasan Tatau dijangka meningkat selepas pelaksanaan projek jalan baru dari Tatau ke Kuala Tatau dan projek naik taraf Jalan Kelebu ke Rumah Adu Tatau. Jelas beliau, kedua-dua projek rakyat itu telah diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg pada September tahun lepas. Berita seterusnya, rakyat di Sarawak perlu terus menyokong dan memberikan kepercayaan kepada pemimpin tempatan dari gabungan Parti Sarawak GPS untuk terus mentadbir negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir Ripin Lamat berkata, sejak GPS ditubuhkan dan ditadbir pemimpin tempatan, banyak inisiatif dan bantuan telah diperkenalkan kepada rakyat Sarawak. Semasa berucap dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Sungai Setulai Lambir, Ripin turut menjelaskan bagaimana kerajaan persekutuan yang ditadbir Pakatan Harapan dahulu gagal dalam menaikkan ekonomi negara selain gagal menunaikan manifesto pilihan raya. Dan mereka telah menyebut pelbagai janji yang antaranya ialah menghapuskan tol. Ini di Semenanjung, Sarawak memang tiada tol sebab telah dimasukkan oleh Tok Nan, mendiang Tok Nan. Menghapuskan tol, tapi sampai sekarang di Semenanjung, siapa ada pergi Semenanjung akan anggap tol masih berbayar. Kedua, mana anak-anak kita yang meminjam PPPDN yang ada akan dimansuhkan. Sampai kini tu si termansuh. Dan akhirnya tidak membuat kenyataan, tidak dapat memasukkan PPPDN. Dibulaknya dengan golongan belia-belia, ibu bapa yang mana anak-anak tidak yang ada meminjam PPPDN. Ketiga, harga minyak akan turun RM1.50. Masih banyak lagi ucapan tidak semasa kempen, video-video. Akan turun RM1.50. Tapi sampai hari itu, sampai kerajaan PS turun, pun si turun-turun. Manakala dalam satu majlis di Kampung Bidayuh Lusut, Ripin memberitahu kerajaan Sarawak telah memperkenalkan banyak bantuan untuk manfaat rakyat di negeri ini. Katanya antara bantuan itu ialah kenyalang Gold Card khas untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Dalam pada itu, Ripin juga menggesa masyarakat Kampung Bidayuh Lusut agar tidak menjual tanah mereka kepada orang lain. Beralih ke laporan berita cadangan pembinaan perhentian rehat dan rawat di kawasan Sungai Arif, Selangau. Pegawai Daerah Tatau Inting Nyami berkata projek tersebut dijangka memberi kesan positif kepada peningkatan sosioekonomi penduduk setempat. Justeru katanya pemilik tanah yang terlibat diminta agar tidak membantah pelaksanaan projek tersebut. Berucap dalam sesi dialog bagi projek berkenaan, beliau memberitahu dianggarkan seluas 11 ekar tanah akan terlibat dengan projek tersebut. Sekian Buletin UKAS edisi Rangkuman Wilayah Utara bersama saya Nurul Atika Hassan dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi 8 malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.